Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera dan salam kekeluargaan daripada Cafe Teen Sri Aman Sarawak. Pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para penonton kerana sudi menghadiri dan mendengar perkongsian kita pada hari ini. Nama kami Nur Aisyah Afifah binti Ahmad dan pada hari itu kami akan berkongsi mengenai self-harm, iaitu sempena tarikh 1 Mac yang lalu, iaitu Hari Self-Injury Awareness Day. Saya berharap sepanjang perkongsian tu, tuan-puan, adik-adik semua tidak malu untuk bertanyakan soalan mengenai topik di ruangan chat Facebook. So, self-harm. Have you ever heard of self-harm? Have you ever witnessed someone committing self-harm? And how much would you say you know about self-harm? Isu seperti perhubungan, peer pressure, stress, self-esteem, bully, depression, anxiety, substance abuse seperti alkohol dan dadah, dan juga self-image adalah di antara isu-isu yang terkenal di antara remaja sekarang. Satu isu yang semakin meningkat dan sedang menerima banyak perhatian daripada budaya arus perdana ataupun mainstream culture ialah kecederaan diri ataupun self-harm. So, what is self-harm? Ia adalah tindakan sengaja mencederakan diri tanpa niat untuk membunuh diri. Kebiasaannya, tetapi tidak dalam semua kes, kecederaan diri ini berlaku dengan niat untuk mematikan rasa sakit emosi, to numb emotional pain, untuk meluahkan kemarahan dan kekecewaan terhadap diri sendiri dan untuk mengekalkan rasa kawalan ke atas diri sendiri, to maintain a feeling or a sense of control over oneself. Antara istilah yang dapat ditemu adalah self-injurious behavior, SIB, self-mutilation, non-suicidal self-injury, NSSI, parasuicide, deliberate self-harm, DSH, self-abuse and self-inflicted violence. Self-harm ni berlaku apabila seseorang itu tidak mempunyai coping skills yang lebih sihat ataupun mempunyai kesukaran untuk mengurus emosi. It is also important to take note that self-harm ni dia tak semestinya bermaksud orang itu mempunyai penyakit mental. Boleh jadi orang itu mempunyai kesihatan mental yang biasa namun melakukan self-harm. So, majority of people who commit self-harm have expressed no interest in ending their lives. Ini adalah salah satu daripada beberapa perkara yang memisahkan kecederaan diri daripada percubaan membunuh diri. Berdasarkan kajian oleh Emmerman dan rakan-rakan setugasnya, self-injury boleh berlaku seawal usia 12 tahun dan continue until young adulthood. Walaupun self-harm ini mengikut definisi bukan bererti membunuh diri, ia mungkin masih mengancam nyawa dan mengakibatkan kematian. Some of the examples of self-harm termasuklah cutting, menoreh. Dalam menoreh ini, saya dapati bahawa ada 3 tempat yang sangat terkenal untuk ditoreh, iaitu di pergelangan tangan, di paha dan di perut. Other examples of self-harm pula adalah self-hitting, burning, biting, scratching, carving, headbanging, pinching, self-strangulation, interfering with wound healing, denying oneself a necessity as punishment. Apabila kita bercakap tentang self-harm, terdapat beberapa kepercayaan umum mengenai self-harm yang perlu diperbetulkan. Yang pertama ialah self-harm is attention seeking. This is not accurate. Ramai orang yang mencederakan diri sendiri sangat sedar diri dan akan luka dan parut yang mereka tinggalkan pada tubuh badan sendiri. Dan mereka berasa bersalah
tentang tingkah laku mereka menyebabkan mereka berusaha keras untuk menyembunyikan tingkah laku itu daripada khalayak ramai. Mereka mungkin menawarkan penjelasan alternatif untuk kecederaan mereka. Mereka tidak akan mengaku, oh saya menoreh tangan sebab saya rasa tertekan. Mereka akan memberitahu alasan lain seperti saya mendapat luka ini kerana ada kucing yang cakar. Mereka juga akan menyembunyikan parut mereka dengan pakaian yang lebih menyelindungkan seperti memakai long sleeve. Mitos seterusnya ialah self-harm is just a phase. Walaupun kecederaan diri ataupun self-harm berleluasa dalam kalangan remaja dan sering digunakan sebagai kaedah mengatasi ataupun coping skills, ia bukanlah pendekatan yang sihat atau sesuai untuk menangani tekanan. Walaupun tingkah laku self-harm ini tidak bertujuan untuk membunuh diri, orang yang terus-menerus mengambil tindakan untuk self-harm ini berisiko tinggi untuk membunuh diri menurut penyelidikan. Orang yang mencederakan diri ini juga lebih berisiko untuk mengalami masalah kesihatan mental. Oleh itu, kecederaan diri ini adalah lebih daripada sebuah fasa yang berlalu. Ia adalah a maladaptive coping skills that if you ignore will lead to worse circumstances. Okey. Kita sudah tahu definisi self-harm, contoh-contoh self-harm serta mitos ataupun kepercayaan yang biasa dipercayai oleh orang awam mengenai self-harm. Seterusnya kita masuk kepada risk factors, iaitu faktor risiko yang meningkatkan kemungkinan kecederaan diri yang dikategorikan ke dalam 4 kategori, iaitu individual risk factors, relationship risk factors, community risk factors, and health system risk factors. Dalam individual risk factors, kita perlu tahu beberapa perkara mengenai individu yang mencederakan diri. Kita perlu tahu sama ada dia mempunyai sejarah mencederakan diri ataupun cubaan untuk membunuh diri. Kita perlu tahu sama ada dia mengalami sebarang kehilangan atau tidak, sama ada peribadi seperti kehilangan seorang yang disayangi ataupun kehilangan kewangan secara financial. Adakah orang tersebut juga menggunakan substances seperti menyalahgunakan alkohol ataupun dadah? Adakah dia mempunyai sejarah keluarga yang pernah melakukan suicide? Ataupun adakah dia mempunyai emotional distress? Adakah dia mempunyai kesakitan kronik? And adakah dia mempunyai kondisi MNS, mental neurological substance condition? Untuk health system risk factors pula, kita menekankan kepada 3 perkara, iaitu accessibility to healthcare when needed, accessibility to means of suicide or self-harm, and society's attitude and stigma towards suicide and self-harm. So, dalam perkara pertama itu, kita perlu tahu tentang accessibility healthcare. Mujurlah sekarang, kita mempunyai kemudahan seperti telefon bimbit dan juga teleconference meeting. Ia memudahkan kita untuk berhubung dengan orang yang sepatutnya, seperti apabila kita mempunyai emotional breakdown, kita boleh menelefon befrienders ataupun organisasi lain yang menawarkan perkhidmatan psycho-emotional support.
Di samping itu juga kita boleh menghadiri sesi kaunseling secara atas talian bersama kaunselor. Yang kedua pula, access to means of suicide. Itu bermaksud adakah ia mudah untuk individu tersebut untuk memperoleh kemudahan ataupun peralatan yang diperlukan untuk melakukan perbuatan self-harm ataupun attempt suicide. Untuk perkara ketiga iaitu pemikiran dan stigma society mengenai self-harm dan suicide. Kebiasaannya orang menilai orang yang pergi mendapatkan bantuan ini sebagai orang yang tercela, iaitu orang yang tidak mempunyai mental yang stabil ataupun seorang yang gila. Namun kita tak sepatutnya berfikiran seperti itu kerana orang yang mencari perkhidmatan ataupun bantuan daripada servis kesihatan mental itu sedang berusaha untuk mengambil langkah yang seterusnya untuk membantu diri sendiri untuk pulih. Seterusnya adalah faktor perhubungan. Relationship risk factors boleh dibahagi kepada dua, iaitu peribadi dan komuniti. Dalam risk factors perhubungan personal ini, termasuklah apabila seseorang itu mempunyai a sense of isolation, abuse, violence dan konflik, risiko untuk dia mencederakan diri semakin meningkat. This is particularly concerning, especially during COVID lockdown. Sebab sewaktu COVID, interaksi kita bersama orang adalah terhad dan accessibility kita untuk mendapatkan bantuan, terutamanya bagi mereka yang suffer from abuse, domestic abuse, juga terhad juga. So untuk faktor risiko komuniti, ia termasuklah peperangan, bencana, tekanan dan diskriminasi. Selalunya orang mencela mereka yang mendapatkan bantuan daripada pakar profesional kesihatan mental. Adalah wajar untuk kita dapatkan bantuan apabila perlu untuk kebimbangan besar ataupun kecil. Atau hanya apabila kita berasa seperti we are not ourselves without knowing why that is so. Kaunseling ini tidak perlulah digunakan sebagai pilihan terakhir apabila keadaan menjadi sukar. Ia juga boleh menjadi langkah pencegahan, memberikan anda alat dan taktik mental dan emosi untuk digunakan dalam situasi tekanan masa hadapan. So hopefully kita dapat melihat services mental health ini sama seperti services physical health juga. Moving on, walaupun terdapat faktor risiko, terdapat juga protective factors, faktor pelindung. So antara protective factors yang ada adalah previous coping strategies, iaitu strategi untuk kita mengatasi permasalahan yang pernah kita gunakan di masa lampau. Adakah ia masih berkesan jika kita gunakannya lagi untuk masa kini? Yang kedua adalah community involvement, iaitu termasuklah kelab remaja. Contohnya Cafe Teens. Cafe Teen ini bertujuan untuk mengumpulkan para remaja dan untuk memberikan informasi dan mengajar kemahiran serta taktik dalam mengatasi pelbagai isu dalam kehidupan. Cafe Teen ini juga boleh berfungsi sebagai satu tempat untuk memberi sokongan sosial kepada ahli-ahli yang terlibat. Religious and cultural belief ni adalah kepercayaan
kita. Yang terakhir adalah family and social relationship. Hubungan kita bersama keluarga dan juga komuniti seperti kawan-kawan kita adalah sangat penting dalam melahirkan suasana yang selamat dan suportif. Seseorang yang mempunyai hubungan baik dan sihat bersama orang sekelilingnya mempunyai risiko yang lebih rendah untuk mencederakan diri. Terusnya adalah warning signs, tanda-tanda amaran. Tanda-tanda amaran orang mencederakan diri ini boleh dibahagikan kepada 4, iaitu behavioral, tingkah laku, psychosocial, psychological dan physical signs. Dalam tingkah laku behavioral signs ini, anda boleh melihat bahawa orang tersebut akan menjauhi diri daripada aktiviti-aktiviti yang melibatkan pendedahan tubuh badan sebab mereka mahu menyembunyikan tanda-tanda kecederaan diri mereka. Selain itu, mereka juga mempunyai performance yang kurang di rumah, di sekolah dan di tempat kerja. Mereka juga akan mempunyai tanda-tanda kecederaan diri yang akan diberikan penjelasan alternatif. Hiding potentially dangerous objects. Orang yang mencederakan diri ini juga ada tendensi untuk membawa barangan yang digunakan untuk mencederakan diri. Contohnya razor blade ataupun cigarette lighters. Dalam aspek psikososial pula, mereka mungkin hilang minat dalam hobi yang dulu mereka suka buat. Dan mereka mungkin mengasingkan diri dan menarikkan diri daripada situasi sosial. Mereka juga mempunyai kesukaran untuk berkomunikasi bersama orang yang disayangi serta mempunyai drastic mood swings. Kemungkinan besar juga orang yang self-harm ini mempunyai unusual eating and sleeping schedule. Dari segi psikologikal pula, ada juga kemungkinan untuk mereka yang mencederakan diri untuk menunjukkan simptom-simptom anxiety dan depression. Contohnya, self-isolation, feelings of loneliness, worrying. Physical signs pula adalah overdosing on medicine and requiring medical attention, as well as physical signs of self-harm on the body, such as wounds or cuts. In managing self-harm, kita perlu tahu 6 perkara. Tengok tangan masing-masing, kita ada 5 jari dan 1 telapak tangan. So, 1 jari ini melambangkan psikoedukasi. Contohnya, kita provide psychoeducation kepada orang yang self-harm dan juga orang yang menjaga orang yang self-harm itu. Kita boleh memberitahu dia bahawa self-harm ini mempunyai jalan keluar. Ianya bukanlah sesuatu yang tidak dapat dipulihkan. Kita juga dapat educate mereka tentang cara-cara yang lebih sihat untuk mengatasi perasaan yang tidak disukai. Yang kedua adalah treat any concurrent MNS conditions, chronic pain or emotional distress. Kita perlu memberi rawatan jika seseorang itu mempunyai kondisi lain seperti mental illness ataupun neurological illness ataupun substance condition seperti kemurungan, autism ataupun ketagihan kepada alkohol. Kerana boleh jadi antara sebab-sebab itu, antara perkara-perkara itu, MNS condition, chronic pain dan emotional distress itu, salah satu daripadanya mungkin menjadi pendorong kepada berlakunya self-harm. Sebab itu kita perlu
menawarkan rawatan untuk condition tersebut dengan harapan ia boleh membantu individu tersebut untuk mengatasi tindakan ataupun perilaku self-harm. Yang ketiga adalah offer and activate psychosocial support. Psychosocial support ini termasuklah community involvement seperti kelab remaja ataupun kawan-kawan ataupun keluarga. Support the carers adalah yang keempat, iaitu kita mewujudkan hubungan yang baik di antara individu yang melakukan kecederaan diri dengan orang yang menjaganya. Macam mana untuk mewujudkan hubungan yang baik untuk support the carers, orang yang menjaga dia? Kita mewujudkan hubungan yang baik. Contohnya kita mendengar, kita lebih banyak mendengar. Kita memberi feedback, memberi tindak balas, maklum balas. Kita bercakap, berkomunikasi dengan penjaga kita, memberitahu dia apa yang kita perlukan, apa yang kita tidak suka, apa yang membuat kita berasa rungsing. So, hubungan yang baik ini boleh mewujudkan effectiveness dalam penjagaan. Yang kelima pula ialah create a safe environment for the person who self-harms. Kita perlu mewujudkan sebuah suasana yang selamat bagi orang yang self-harm. Maksudnya, kita perlu menjauhkan individu tersebut daripada peralatan ataupun kemudahan yang boleh digunakan untuk menyakitkan diri. Langkah yang paling penting, terutamanya apabila semua langkah-langkah lain tidak berhasil, adalah to refer to a mental health specialist. Sebab kemungkinan ianya bukan sekadar self-harm sahaja. Ia mungkin dikaitkan dengan MNS conditions, mental neurological substance diseases, seperti depression, anxiety. Tiada cara lain untuk kita tahu sama ada kita ini mempunyai kondisi mental illness atau tidak, melainkan kita pergi berjumpa dengan pakar yang khusus dalam mental health seperti psychiatrist. Kita tak digalakkan untuk, tidak boleh sebenarnya untuk kita self-diagnose. So, seterusnya adalah step-by-step procedure in handling self-harm. The first step is to assess. Assess for self-harm if the person presents with extreme hopelessness and despair, current thoughts, plan or act of self-harm, suicide or history thereof, act of self-harm with signs of poisoning, intoxication, bleeding from self-inflicted wounds, loss of consciousness, and or extreme lethargy, or any of the priority MNS condition, chronic pain, or extreme emotional distress. So, soalan pertama yang kita perlu tahu mengenai individu adalah sama ada dia pernah melakukan sebuah kecederaan diri yang sangat kritikal, yang memerlukan perhatian medikal. So, macam mana kita tahu sama ada perbuatan itu memerlukan perhatian kritikal atau tidak? Adakah ianya ekstrim? So, antara symptoms yang you can look out for is signs of poisoning or intoxication. Mungkin dia telan racun ataupun dia terlampau banyak meminum arak sehingga kan dia self-poison melalui alcohol poisoning. Ataupun loss of consciousness. Mungkin dia terlampau mungkin dia menoreh tangan sehingga kan berlaku overbleeding. Oksigen tak sampai ke otak sehingga dia pengsan. Ataupun bleeding from self-inflicted wounds. Sama seperti tadi, antara contohnya, dan extreme lethargy iaitu rasa penat yang sangat
sangat ekstrim. Mungkin dia mengabaikan keperluan tubuh badan dia seperti tidur, pemakanan, sehingga kan dia tidak mempunyai tenaga untuk melakukan aktiviti-aktiviti harian. Kalau jawapan dia adalah ya, dan mereka perlu melalui protokol 1 dan mengambil langkah seterusnya. So, mari kita lihat apa itu protokol 1. Protokol 1, 2, 3 di bawah tajuk management. So, dalam protokol 1, ia adalah protokol yang diambil apabila individu itu melakukan self-harm yang sangat kritikal. So, dalam semua kes, orang tersebut perlu diberikan suasana yang selamat dan suportif di hospital ataupun mana-mana health facility. Orang tersebut tidak boleh dibiarkan bersendirian kerana mereka mempunyai risiko tinggi untuk mencederakan diri lagi. Dan mereka akan diberikan rawatan atas segala kecederaan ataupun poisoning yang mereka buat kepada diri sendiri. Kalau hospitalization itu diperlukan, mereka akan dipantau oleh staff ataupun ahli keluarga sendiri in order to prevent suicide. So, they will also receive care for the person with self-harm and will be offered psychosocial support seperti counselling and offer carers support. Carers dia juga akan diberikan support seperti psikoedukasi mengenai self-harm, ataupun mereka akan diberi pilihan untuk berjumpa dengan mental health specialist. Dan langkah yang perlu diambil juga adalah maintain regular contact and follow up bersama orang tersebut. Protokol kedua adalah untuk imminent risk of self-harm. Maksudnya untuk orang yang berisiko di masa hadapan untuk melakukan self-harm. So, langkah pertama adalah untuk menyingkirkan mana-mana peralatan yang boleh digunakan untuk melakukan self-harm dan untuk menyediakan environment, suasana yang selamat dan suportif untuk orang tersebut. Orang tersebut tidak dibenarkan untuk dibiarkan bersendirian dan mereka akan dipantau oleh staf ataupun keluarga sendiri untuk memastikan keselamatan mereka. Attend to mental state and emotional distress. Maksudnya apa-apa kecelaruan yang dihadapinya sama ada mental ataupun emosi akan diberikan perkhidmatan yang sepatutnya. Contohnya kaunseling. Psikoedukasi juga akan diberi kepada orang tersebut dan juga orang yang menjaga dia. Yang selebihnya adalah lebih kurang sama dan kita masuk kepada protokol 3. Protokol 3 untuk orang yang mempunyai risiko untuk self-harm ataupun commit suicide. Untuk mereka ini, mereka perlu diberikan sokongan psikososial yang baik. Serta jika perlu, mereka akan diberikan pilihan untuk berjumpa dengan mental health specialist serta memerlukan follow up yang regular dan rutin. So, soalan kedua, dalam soalan pertama tadi kita perlu pastikan sama ada dia mempunyai pernah melakukan self-harm ataupun suicide yang sangat kritikal memerlukan perhatian medikal atau tidak. Yang kedua pula adalah, is there an imminent risk of self-harm or suicide? Adakah risiko di masa hadapan untuk orang itu melakukan self-harm ataupun suicide? Dari sini kita boleh menilai dengan bertanya kepada orang tersebut
ataupun orang yang menjaga dia tentang fikiran dia yang sekarang. Sama ada dia mempunyai perancangan atau tidak untuk melakukan self-harm ataupun suicide. Kalau orang tersebut tidak mampu bercakap, kita boleh tanya kepada orang yang menjaga dia. Tapi, if the person is extremely agitated, violent, distressed or lack communication, you can search for the history of that person. Kita tengok sejarah dia. Adakah dia pernah melakukan perbuatan itu dalam kadar tak lama sebelum ini. So, kalau jawapannya no, kita akan periksa juga sejarah dia. Sama ada dalam bulan lepas ada tak dia cuba attempt suicide ataupun attempt self-harm ataupun tahun sebelum itu. Kalau jawapan masih juga no, maka the risk of self-harm or suicide is unlikely. Kita ambil langkah yang ketiga. If the answer is yes to the question above, then there is an imminent risk of self-harm and suicide. You need to follow protokol 2 yang telah ditunjukkan sebelum ini and try to manage the condition of the person and continue to step 3, which I will show soon. But if the person says no, and then there is a history of thoughts or plans of self-harm in the past month or year, then there is also a risk of harm or suicide. Then you need to take protocol 3 and follow up with step 3. Untuk soalan ketiga, kita perlu tanya sama ada orang tersebut mempunyai kondisi MNS. MNS ni adalah mental, neurological ataupun substance abuse. Kalau dia mempunyai concurrent condition MNS ni, kita perlu membawa dia untuk rawatan yang sepatutnya bersama psychiatrist ataupun psychologist. Kalau dia tidak mempunyai MNS condition, kita perlu tanya sama ada dia ada chronic pain atau tidak, sakit yang teramat atau tidak. Kalau ya, then we have to provide them the right services also, which is at the hospital, maybe by a physician or any other specialist yang diperlukan. Kalau jawapannya no, kita akan beralih kepada soalan yang kelima, sama ada orang tersebut mempunyai simptom yang teruk dari segi emosi yang memerlukan clinical attention atau tidak. Antara signs of emotional symptoms yang severe adalah gangguan dalam fungsi harian seperti di sekolah, di tempat kerja, di rumah ataupun mana-mana aktiviti sosial. Ataupun orang tersebut mempunyai repeated self-medication for emotional distress or unexplained physical symptoms. So if the answer is yes, then we have to manage the emotional symptoms by providing the services yang diperlukan. Contohnya counselling. Kalau tidak, we go to OTH, iaitu other routes of administration. Langkah-langkah lain yang perlu diambil. Kalau jawapannya no, kita go to follow up, iaitu langkah ketiga. Dalam langkah ketiga, iaitu follow up, kita perlu tahu sama ada orang itu mempunyai penambahbaikan atau tidak. Kalau ya, then kita boleh menurunkan kadar kekerapan kita yang kontak bersama dia. Dan kita akan continue follow up selama 2 tahun. So if the person is not improving, apa yang kita buat? Kita perlu meningkatkan kadar durasi kontak berhubung dengan dia. Kita perlu cek dengan lebih kerap dan kita perlu refer dia kepada pakar yang sepatutnya. Langkah keduanya adalah routinely assess for thoughts and plans of self-harm or suicide. Dalam setiap kaedah bila kita cuba berhubung dengan individu tersebut, kita perlu memastikan sama ada
dia ada tidak pemikiran ataupun perancangan untuk melakukan atau mengulangkan perbuatan yang sama. Akhir sekali adalah set persons instrument. Set persons instrument ini adalah sebuah instrumen yang digunakan untuk mengenal pasti risiko seseorang itu melakukan suicide. So dalam set persons instrument ni ada 10 soalan yang perlu dijawab dengan jawapan yes or no. Ini berdasarkan kajian yang menunjukkan orang-orang yang mempunyai kriteria yang ditunjuk di sebelah ini mempunyai risiko yang agak sedikit lebih tinggi lah untuk melakukan suicide. Dan apabila markah-markah ini ditambah akan memperoleh jumlah seperti ini. Kalau anda mendapat dalam lingkungan di 0 ke 5, anda may be safe to discharge. Maksudnya, if you were in the hospital, you may be safe to discharge. Anda mungkin boleh dilepaskan ke luar hospital, bergantung dengan circumstances. Kalau anda mendapat 6 hingga 8, anda berkemungkinan memerlukan psychiatric consultation, memerlukan perhatian psikiatri. Dan jika anda mendapat 8 markah ke atas, anda mungkin memerlukan hospital admission. Anda perlu masuk hospital untuk mendapatkan rawatan. Sekian, itu sahaja daripada saya untuk perkongsian kali ini. Ini merupakan rujukan yang saya gunakan untuk menghasilkan slide. Terima kasih.